Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deal Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deal Equal. Apa khabar saudara saya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki guys. Hari ini kita dapat satu video menarik daripada sebuah channel, iaitu daripada ML Studio, dan video ini bertajuk Projek Nusantara Indonesia akan jadi negara yang berbeza guys, iaitu ataupun negara yang berbeda. Jadi tanpa membuang masa dengan kiraan 3, 2, 1, kita tonton video yang sungguh menarik ini guys. Salah satu ikon projek di Indonesia ini adalah Nusantara lah. Tapi mereka ada berbagai pusat ekonomi lain. Contohnya kita ambil Bali lah. Bali dia ada ikon dia sendiri sebagai pusat wisata, pelancongan mereka. Dan projects that branding yang sebegitu. Macam tu juga Jakarta dulu sebagai pusat perekonomian. Tetapi saya rasa Indonesia ni dia nak meluaskan peranan wilayah-wilayah yang ada dan dia nak menghasilkan potensi-potensi ekonomi baru dalam wilayah yang berbeza. Itu cara dia untuk menangani jurang ekonomi antara wilayah dia. Saya percaya Jakarta akan terus mempunyai peranan dia. Tetapi dia nak expand the road. Itu jangka masa panjang, of course. Itu antara potensi-potensi yang mereka telah berfikir daripada sekarang. Macam tu juga Malaysia satu waktu dulu. Bila kita ada Kuala Lumpur, tiba-tiba kita bangunkan Putrajaya. Orang lain pun kata mengarut dan sebagainya. But it happened. Dia mengembangkan potensi ekonomi kepada tempat-tempat lain. Dan itu memberi satu niche area. Pusat pentadbiran kita adalah Putrajaya. Pusat ekonomi kita di Kuala Lumpur. So dia memberi peranan yang berbeza. Kita ada idea sebegitu. Contohnya Cyberjaya lah. Satu dulu sebagai pusat multimedia super corridor. Tapi pelaksanaan implementation dia gagal lah bagi saya. Tetapi idea tu ada pada ketika tu. Tapi berapa signifikannya kalau kita bincang tentang Nusantara itu sebagai pusat ekonomi, ia juga menggambarkan bagaimana foresight dia. Bagaimana Indonesia sekarang ni berfikir jangka masa panjang. Saya nak bagi beberapa simbol lain lah. Kata bagaimana Malaysia dulu pun, bila Malaysia mencanangkan nak buat KLCC, orang kata ni membazir besar. Saya pada jiwa muda saya pun fikir masa tu macam tu juga. Tapi kita lupa bahawa dia sebenarnya adalah satu penjenamaan kepada negara. Dia memberi signal kepada negara-negara luar bahawa Malaysia ni boleh membangunkan infrastruktur sebegitu, moden sebegitu, gas begitu, dengan facilities yang dikaitkan dengan Petronas dan sebagainya. So that is a symbol bahawa Malaysia ini ada potensi untuk berkembang, ada teknologi dia. Macam tu juga Formula F1. Bila kita bangunkan, orang mengadu kata benda tu, kata wastages dan sebagainya. Tetapi Formula 1 ini dia bukan semata-mata racing kereta. Dia adalah satu konsep untuk kita menguji kemampuan jentera kita, pembangunan kejuruteraan kita dalam konteks otomotif dan sebagainya. Kita nak test satu inovasi baru, teknologi baru. Itu signifikan. Macam tu juga 5. Apabila dia dibentuk, dia bukan semata-mata satu exhibition, tetapi dia jadi satu hub kepada teknologi ketenteraan yang terbaru. Dan dalam konteks teknologi, the most advanced technology would be military. Jadi kalau kita nak tengok yang paling hebat, yang paling banyak investment dalam negara-negara maju, mereka akan invest kepada militarization. So itu sebenarnya menjenamakan negara. Saya rasa itu juga konteks yang berlaku di Nusantara. Mungkin bagi saya, mungkin mereka juga belajar daripada kita. Tapi kita tak belajar dengan diri kita sendiri. Yang mana di situ mereka bercakap tentang ekonomi baru di Nusantara. Bercakap tentang autonomous vehicles, autonomous public transport, AI teknologi, data center, smart building, green city. Semua itu memberi gambaran dan cuba menjenamakan Indonesia, kata ini adalah negara masa depan. Dan kesan daripada itu, of course, dia cuba mempengaruhi interest, minat kepada investor, pelabur-pelabur. Dia kata, wah, ini bukan the backward city yang kita bayangkan dulu. Ini bukan negara rasuah, ini bukan negara kampung, bukan negara yang terkebelakang. This is negara ASEAN yang bercakap tentang ekonomi masa depan, teknologi masa depan, dan ini adalah negara yang lebih efisien untuk pelaburan itu berlaku. Bagi saya, jika model itu dibina dan berjaya dibina sedemikian dengan pasaran mereka yang sebegitu luas, di Indonesia rakyat mereka sebagai konsumer yang besar, maka bagi saya dia akan merevolusikan Indonesia. Dan it is coupled dengan beberapa usaha lain. Contohnya bagaimana mereka merevolusikan pendidikan mereka pada hari ini.
Pendidikan berdasarkan kreativiti murid daripada semata-mata nak bercakap tentang exam oriented ataupun model-model yang kita cuba dan tidak berjaya. Bila saya dengar kata Malaysia duk bising kata kita punya pendidikan PDPR, pendidikan atas talian ni gagal, bagi saya ni satu masalah yang cukup besar. Because the whole direction of the global society is moving to that direction dan kita mengisytiharkan kita gagal. Kita menjenama negatifkan negara kita. Apa kualiti high learning kita? Setakat kita nak melahirkan lebih ramai banyak lecturer yang masuk jurnal-jurnal tetapi tidak ada impact kepada society, dia tidak memberi makna apa-apa. Saya rasa salah satu daripada design planner atau arkitek yang membangunkan Nusantara itu pun daripada Malaysia. Sekarang ini pula dengan berbagai investor baru, pula dengan projek Nusantara yang ada nanti yang akan datang ini di Kalimantan ini telah disertai oleh Malaysia dan dia juga memberikan potensi nilai 1 bilion ringgit Malaysia dan 10 syarikat Malaysia lahir hasrat terlibat pembangunan Nusantara Indonesia dan ini betul-betul terbukti dan telah pun disiarkan di dalam di siaran akhbar, di siaran berita-berita tempatan yang ada di Malaysia, bahkan ada juga yang telah pun disiarkan di Indonesia. Ini telah pun juga diwar-warkan ataupun telah pun diberitahu ketika pertemuan antara Anwar Ibrahim dan juga Pak Jokowi ketika mereka bertemu di Indonesia tentang kerjasama untuk memberikan juga kebaikan kepada kedua-dua buah negara. Ini satu nilai yang begitu bagus, bahkan bukan saja kepada Indonesia, bahkan juga akan memberikan manfaat itu kepada Malaysia juga. Dan ini adalah bukti yang bagus, guys. Itu pun daripada Malaysia. Sekarang ini pula dengan berbagai investor baru, dengan ekonomi baru yang mula muncul di Indonesia, kumpulan-kumpulan yang merasa mereka tidak ada opportunity di Malaysia akan pergi ke sana. Andai kata kita punya pendapatan terus-menerus tidak berkembang, macam mana kita tengok, simple lah. Apabila rakyat Malaysia ada yang pergi ke Australia untuk kutip Apple, bukan soal jenis pekerjaan tu yang dilihat, tetapi kerana pendapatan yang lebih lumayan dan mereka tahu kesukaran kat sana pun cukup besar, tapi mereka memilih. Itu akan terus berlaku dalam negara ni. Bagaimana kita tengok sebagai contoh mudah lah, bagaimana lebih ramai rakyat Malaysia ke Singapura untuk mencari pendapatan. Itu bagi saya menunjukkan kegagalan kita untuk mewujudkan ekosistem yang memberi pendapatan yang lebih baik, terutama pendapatan yang sesuai dengan kos sara hidup dan inflasi yang semakin meningkat. Pernah terjadi tentang beberapa rakyat Malaysia, ada juga yang pergi ke luar negara, contohnya seperti tadi menjadi pemetik buah apple di Australia, di negara-negara yang Eropah dan sebagainya. Dan juga yang paling dekatnya ada juga yang bekerja di Singapura begitu ramai. Sebab perbelanjaan semakin mahal, barang-barang semakin mahal yang ada di Malaysia. Sebab itu kadang-kadang sebahagian rakyat Malaysia itu sanggup bekerja di luar negara semata-mata untuk mendapatkan nilai gaji yang begitu besar. Dan saya percaya suatu hari nanti apabila Nusantara ini terbangun dan menjadi ibu kotanya yang baru, ia akan memberikan rezeki, memberikan berbagai tarikan, bahkan bukan saja daripada luar negara dan juga kepada Malaysia yang merupakan jiran tetangga kepada Indonesia, guys. Oke guys, pastikan anda pergi ke channel ini ML Studio sebab ia memberikan info-info yang bermanfaat. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa guys tekan like, komen dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.